Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana hadir pada hari ini untuk membuat liputan yang dianggap adalah satu sejarah bagi kita, sebab inilah pertama kali kita dapat menyaksikan di mana semua agensi-agensi keselamatan dan penguat kuasa dapat berjumpa sebagai satu agensi gabungan yang besar, di mana seperti mana yang kita tahu bahawa pelaksanaan Op Benteng yang telah kita laksanakan semenjak 6 Mei pada 2020. Kalau kita imbas kembali tentang Op Benteng ni, pertama kali semasa berlakunya pandemik 19 kepada negara kita dan juga yang telah berlaku di dunia ini, kita pada masa tersebut telah menghadapi satu cabaran dan ancaman yang baru di dalam suasana yang berlainan. Disebabkan keadaan tersebut, maka berlakulah satu keperluan untuk kita membuat satu plan. Plan tersebut adalah untuk menentukan bahawa rakyat kita terselamat daripada ancaman-ancaman pandemik COVID-19 yang boleh ditularkan melalui pendatang-pendatang tanpa izin. That is the whole idea. Then we develop, kita mula berkembang daripada tersebut, daripada di situ, di mana dengan adanya gabungan semua agensi penguatkuasaan dan keselamatan ini, kita dapat menentukan bahawa persempadan kita diperkasakan. Dengan tugas-tugas tersebut, seperti mana yang kita ketahui bahawa beberapa ancaman-ancaman lain juga kita telah dapat tangani. Pertama adalah apabila kita lihat bahawa jenayah-jenayah rentas sempadan yang di mana berlakunya berkenaan dengan penyeludupan manusia dan juga barang-barang yang terlarang dan juga barang-barang kawalan. Daripada situ kita dapat lihat bahawa perkara ini adalah satu keperluan di mana apa yang kita telah laku dalam Op Benteng ini satu usaha yang telah memberi kesan positif, dan juga kita lihat daripada pengoperasiannya, apa yang kita dapat adalah ianya sangat efektif. Oleh yang demikian, dalam usaha tersebut, maka pada hari ini kita mementeraikan satu perintah tetap operasi, di mana semua agensi ini bersetuju bahawa satu perintah di mana kita dapat standardiskan semua tetap pengarahan dan juga perintah tetap operasi. Daripada situ ia akan dapat melicinkan lagi tata cara operasi kita, di mana daripada peringkat command and control hingga ke peringkat pelaksanaannya, di mana tactical unit yang beroperasi tersebut dapat memahami dan juga kita dapat menyeragamkan semua perintah-perintah kita. Oleh yang demikian, apa yang akan terjadi selepas ini bahawa kita akan memperkuatkan lagi konsep operasi kita ni, di mana ancaman-ancaman ini, apa yang kita lihat, tidak akan kendur dan juga akan boleh meningkat dengan sendirinya jika kita tidak melakukan operasi ini, di mana operasi ini telah pun berjaya sebagai usaha cegah rintang ataupun deterrent factors. Dengan adanya
mereka tahu bahawa usaha-usaha yang ketat ini, maka pencerobohan dan juga penyeludupan yang dilaku melalui rentas sempadan ini adalah sukar untuk melakukannya. Dan jika mereka mencuba, maka mereka akan berhadapan dengan untuk ditangkap dan juga akan didakwa seperti mengikut undang-undang yang kita ada. Oleh demikian, saya di sini menyeru bahawa pertama kali saya ingin berterima kasih kepada rakyat Malaysia dengan usaha dan juga mereka telah pun memberi kerjasama yang padu kepada operasi Op Benteng ni, di mana penyaluran maklumat, sharing of information, dan juga mereka lah sebagai mata dan telinga bagi kita. Banyak informasi yang diorang bagi kepada kita adalah berkesan dan tepat. Dan saya ingin menyatakan di sini juga bahawa rakyat ataupun masyarakat yang duduk di sempadan ni kan telah begitu memberi kerjasama yang amat baik sekali, di mana mereka juga yang telah memberi info-info ataupun maklumat yang berbentuk risikan yang tepat kepada kita, di mana daripada situ kita telah dapat menggerakkan tactical unit kita untuk bergerak, dan banyak tanggapan yang telah dilakukan adalah disebabkan informasi-informasi yang diberi oleh mereka ini. Selain daripada itu, saya juga seperti mana yang dalam ucapan saya tadi, saya mengucapkan berbanyak terima kasih pada semua agensi-agensi dan juga tahniah kepada mereka kerana dengan usaha yang kita dapat gabungkan ini, maka segala kejayaan-kejayaan yang telah kita lihat selama ini telah dapat kita lihat dengan jayanya. Selain pada itu, sebelum apa-apa soalan ni, saya jika Tan Sri IGP ada apa-apa? Okey. Kalau macam tu, we open for question and answer. Yep. Terima kasih, saya dari Times. Okey. Adakah berlaku perubahan dalam sektor wadaan di kawasan sempadan darat, especially sebagai contoh ATM dan PDRM sekarang ini kita ada sektor by sektor kan? Adakah sektor itu akan dihapuskan dan wadaan dilakukan secara bersama antara ATM dan PDRM? Seperti mana yang kita tahu buat masa ni dengan gabungan Op Benteng ni kan, perpaduan rondaan mengikut sektor dilakukan mengikut kaedah-kaedah yang telah kita persetujui. Maka kita akan melihat option yang baru, di mana rondaan-rondaan bersama dapat dilakukan di antara pasukan ATM dan juga PDRM. Mungkin bersama lagi agensi penguasaan yang lain. Kaedah ini kita sedang telitikan, dan jika kita dapati bahawa itu adalah satu kaedah yang lebih efektif kan, ia akan dilaksanakan secepat mungkin. Sebelum kaedah tersebut dilakukan, maka proses-proses dan prosedur-prosedur akan kita telitikan, dan dengan proses-proses tersebut kan, kita dapat supaya pengoperasian ini dapat dilakukan secara efektif. Terima kasih. Saya Afiq dia bernama. Nanti nak tanya, adakah NTF ini akan diubahkan apabila selesai COVID atau lepas COVID akan terus dikekalkan? Dan dari segi jawapan ini bagaimana? Okay. Pertama kali saya ingin nyatakan di sini bahawa penjawatan NTF ni kita ambil daripada di peringkat
perintah dan kawalan saja. Kita kena faham tu. Di lapangan kan kita menggunakan dan juga mengkoordinasikan the available forces, pasukan-pasukan yang sedia ada. Cuma kita gabungkan mereka dan juga kita membuat satu pelan di mana tenaga ataupun anggota-anggota ini penggunaan mereka dapat dioptimumkan dan juga aset. Buat sementara waktu ni di peringkat National Task Force di mana peringkat kawalan dan perintah mereka, command and control lah. Kita sekarang ni masih menggunakan pengkongsian pejawatan daripada agensi-agensi yang terlibat. Buat masa ini kita telah pun memohon kepada pihak kerajaan supaya satu pejawatan sementara dapat diwujudkan supaya kita tidak perlu meminjamkan daripada mana-mana pejawatan yang hakiki daripada pasukan-pasukan ataupun agensi-agensi yang sekarang ni. Dan pada masa yang sama untuk jawab persoalan sama ada NTF ni akan dibubar ke tak, ini adalah kita akan melihat. Buat masa ni rancangan kita gunakan NTF ni sementara menunggu ataupun menangani ancaman-ancaman yang yang timbul semasa keadaan pandemik ni kan. Tetapi apa yang kita lihat bahawa model ataupun penyusunan NTF ni dan juga model-model operasi yang kita lakukan menampakkan satu kejayaan yang berkesan daripada segi aspek kawalan kemasukan parti, penyeludupan dan juga penguasaan yang lain yang di kawasan sempadan ni. So for time being, we still plan as NTF ni bergerak semasa pandemik ni kan. Jika kita lihat benda ni adalah satu penyusunan yang efektif, maka kita mungkin explore untuk kegunaan di masa hadapan untuk pengawalan sempadan yang sedia ada. Ya. Ada soalan lain? Assalamualaikum. Saya nak tanya kepada Tan Sri KTP boleh? Okey. Tan Sri, berkaitan dengan insiden tembakan dekat Bukit Kaki Tambung ini menunjukkan bahawa risiko yang dihadapi oleh para petugas di Barisan Harapan itu ianya secara tak langsung memberi efek pada moral mereka. Jadi boleh Tan Sri sampaikan sedikit kata-kata semangat kepada mereka untuk terus berjuang mempertahankan kedaulatan negara kita di sepadan walaupun diancam oleh pihak-pihak yang berkepentingan dari dalam dan luar negara. Terima kasih. Terima kasih. Insiden ataupun tragedi yang menimpa anak buah saya pada masa baru ini itu adalah sebenarnya pencetus semangat kepada semua petugas-petugas daripada pasukan gerakan AM yang memang ditugaskan untuk mengawal sempadan di situ. Saya dapat rasakan bahawa semangat mereka untuk terus berkhidmat di situ, menjalankan tugas yang begitu mencabar, tetap tidak goyah. So dan mereka menerima hakikat bahawa pihak atasan, ya, kami di ibu pejabat ni sentiasa sensitif dengan keperluan-keperluan mereka sewaktu menjalankan tugas. Sebagai contohnya, mereka memohon kereta-kereta perisai misalnya, dan ditambah pula dengan bantuan daripada unit-unit komando kita untuk sama-sama turun menjalankan tugas-tugas di situ. Saya tetap yakin bahawa semangat mereka di sana tetap utuh.
tidak goyah sekalipun. Ya. Mereka akan terus menjalankan tugasnya dengan semangat yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Soalan Tan Sri, soalan pada Tan Sri lagi. Okey. Tan Sri, bagaimana dengan penugasan anggota PGA di sepadan negara ketika ini memadamkan strategi dan sistem rondaan di kawasan trafik telah ditukar bagi mengekang sebarang kegiatan penyelundupan? Kurang jelas sikit soalan itu. Bagaimanakah dengan penugasan anggota PGA di sepadan negara ketika ini memadamkan strategi dan sistem rondaan di kawasan trafik telah berubah untuk mengekang sebarang kegiatan penyelundupan? Ya, terima kasih. Kita ada buat beberapa adjustment, penambahbaikan untuk tata cara menjalankan rondaan di situ dengan matlamat utamanya untuk mencegah penyeludupan apa saja bahan-bahan terlarang. Dan di waktu yang sama, penugasan tersebut telah ditambah dengan keanggotaan baru daripada unit yang sebelum ini tidak ditugaskan di situ, seperti kita membawa masuk elemen VAT 69 dan elemen daripada narkotik pun itu, dan begitu juga dengan CID. So bukan saja kita menumpukan rondaan itu untuk nak mencegah penyeludupan di kawasan hutan, tetapi juga kita menggerakkan elemen-elemen daripada jabatan-jabatan narkotik dengan CID tadi untuk mendapatkan intelligence berhubung dengan siapakah syndicate dan ahli-ahli yang menjalankan kegiatan tersebut. So tidak ada banyak perbezaan dari sudut tata cara menjalankan kerja-kerja pengawasan di situ. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Ikon daripada FTM. Soalan saya untuk Tan Sri PAP. Berhubung dengan perolehan, memandangkan NTF ni telah pun skop dia lebih besar daripada sebelum ni. Jadi sempena belanjawan yang tahun ini untuk tahun depan, adakah perolehan baru akan dilakukan untuk fokus kepada NTF? Terima kasih. Seperti mana yang kita maklum sebelum ni, bahawa semasa penubuhan NTF ni kita telah pun memohon beberapa pembelian ataupun asset acquisition untuk beberapa sistem yang kita rasa perlu untuk menambah baik keberkesanan kegunaan di kawasan sempadan ni. Antara barang-barang yang kita gunakan adalah keupayaan darat, laut dan juga drones. Untuk masa ini disebabkan ini dikira macam out of the long term plan tu, maka apa yang kita minta tu adalah untuk stop gap measure. Tetapi untuk masa hadapan ni kita telah pun ada membuat beberapa perancangan untuk memohon kepada kerajaan supaya dapat memberi beberapa sistem yang kita rasa perlu. Kita di sini kena faham bahawa aset ataupun sistem yang kita perlu dan gunakan di sini adalah untuk menangani kegiatan daripada pihak yang tak bertanggungjawab. Apa yang kita kena faham bahawa kaedah dan juga modus operandi mereka ni semakin canggih. Maka kita tak boleh kata orang remain stagnant dan juga tidak melihat option-option. Kita kena counter mereka menggunakan sistem yang lagi lebih canggih. Kan? Jika kita tidak gunakan ataupun membuat pendekatan seperti itu, maka mereka akan lebih berjaya daripada kita. Kan? Oleh yang demikian, ni cat and mouse punya game lah. Kan? Kalau mereka, peningkatan mereka menggunakan peralatan-peralatan canggih, seperti mana ada antara satu daripada contoh ni, kita telah dengar pun bahawa ada
penyeludupan ataupun pengedaran dadah menggunakan drone. I mean, it never been heard before, never been used before, but it is available today. So makanya kalau kita tak ada kaedah untuk mengetahui perkara-perkara tersebut, dan we are not into that game, kan, I don't think we are able to menahan ataupun menangkap mereka. Seperti baru-baru ini bahawa APMM telah dapat mencegah attempt penyeludupan, cubaan penyeludupan ataupun pengedaran 1,000 kilogram metal 2,118 kilogram metamfetamin dengan market value yang kata orang rough market value is about 100 over million. Mereka menggunakan ataupun menggunakan deception. Kita tak tahu pun mereka menggunakan bot-bot recreational boat, kan. Biasa recreational boat ni untuk bawa pelancong, untuk melihat, tengok tempat apa semua, kan. Now they using that tactic, and they not using boat yang berkuasa kuda yang rendah, kan. They can speed off kelajuan sama macam agensi penguasaan kita. Maka so we need to be ahead of them. In other words, we got to be ahead of the curve all the time. Maka perkara-perkara ini kita sentiasa peka, dan juga perancangan-perancangan semasa untuk melihat apa yang lagi relevan untuk masa depan perlu kita lakukan. Oleh yang demikian, saya ingin menyeru di sini dan ingin menekankan di sini bahawa tugas-tugas dan kewajipan kita untuk menangani ancaman-ancaman ini perlu dilaksanakan dengan penggunaan sistem yang lebih advance lagi, lebih canggih daripada mereka. Jika tidak, kan kita akan ketinggalan. Dan the time and effort that we spend on this operation, kan, will be unfruitful lah. So oleh yang demikian, sekali lagi saya ingin nyatakan bahawa we need to be ahead of them. Thank you. Assalamualaikum, saya Zaifi dari Bernama. Soalan untuk immigration. Okay, Tuan. Semalam ada laporan mengenai tentang personal non grata, Tuan. Jadi, adakah kesalahan menceroboh masuk negara boleh diisytiharkan sebagai personal non grata? Dan kemudian, apa kesan terhadap warga asing yang dah kena personal non grata itu, dan bila pelaksanaan personal non grata ini? Okey. Okay, terima kasih yang bertanya. Semalam KP saya ada sebutkan tentang personal non grata tu. Ya, sebenarnya personal non grata ni bukan section baru lah, bukan pendudukan baru. Dah ada pun dalam kita punya akta immigration. Dan kita kuat kuasa pun sejak kita kuat kuasakan akta tu memang dah ada. Cuma mungkin tak diwabarkan kepada awam lah, public, kan. Apa akan jadi kalau contohnya seorang tu dikenakan itulah, kalau dikategorikan sebagai personal non grata tu, dia tidak boleh masuk ke Malaysia. Soalan macam itu, kalau tak boleh masuk Malaysia, tak boleh masuk seumur hidup, kan, for life, kan. Bila dia tak boleh benarkan masuk, so apa juga kemudahan immigration yang kita berikan kepada foreigner, dia tak akan dapat lah. So contoh dia, kalau dia mohon visa, dia mohon permit kerja, tapi nak masuk pun tak boleh, so no point lah. Itu. Jadi apa yang akan berlaku kalau kesalahan menceroboh negara ini boleh tak diisytiharkan? Boleh, ya, kita boleh tentukan. Sebab kita dia sebenarnya siapa-siapa yang menceroboh ataupun yang melakukan kesalahan di bawah akta immigration, kita letakkan di bawah senarai hitam, blacklist. So tempoh itu sebenarnya terpulang kepada Jabatan Immigration. So kesalahan menceroboh pun boleh dikenakan sebagai personal non grata juga. Sama. Jadi ia dah dilaksanakan? Dah dilaksanakan. Okey. Ada soalan last, ada satu lagi. Boleh? Boleh. Soalan untuk Tansi. Tansi, boleh tanya pandangan Tansi tentang pelaksanaan personal non grata ini. So, semalam ada laporan
pesona non grata. Oh, ya. Kemudian bila polis akan pakai body cam untuk tugasan Bendung Salalaku di Sdn Polis? Ya, terima kasih banyak. Berhubung dengan istilah persona non grata ni tadi, saya ada bangkitkan, saya mengharapkan ya, Jabatan Immigration Malaysia, KP ya, kalau mengikut undang-undang ya, KP-nya diberikan kuasa untuk mengisytiharkan seseorang itu persona non grata. Mereka yang dijadikan sasaran oleh polis ni adalah ketua-ketua sindiket misalnya ya, scammers yang datang daripada luar negara, sindiket maksiat. Yang ini apabila kita telah kenal pasti bahawa mereka lah yang menggerakkan aktiviti haram di sini, kita akan merekomen kepada pihak Jabatan Immigration untuk mereka dikenakan pengisytiharan tersebut, dengan harapan mereka tak boleh masuk lagi, seumur hidup tak boleh masuk balik ke Malaysia. Itulah harapan PDRN. Berhubung dengan body cam tadi ya, kami masih lagi menunggu daripada pihak kementerian untuk mendapatkan kelulusan dan bajet supaya setiap anggota saya yang bertugas di bawah dapat dibekalkan dengan body cam. Kita menunggu lagi untuk peruntukan bagi mendapatkan perolehan peralatan tersebut. Saya dipahamkan ada beberapa syarikat telah pun menawarkan beberapa jenis body cam yang dan pihak kementerian dalam negeri sedang meneliti perkara tersebut untuk memilih mana yang paling yang terbaiklah untuk digunakan. Terima kasih. Okay, thank you very much. Yeah.